Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wassahbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah dan semua yang mengikuti program kita pada hari ini. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa penuh syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi slot bicara kenegaraan bersempena Minggu Destiny Siswa Universiti Teknologi Mara. Mewakili bahagian hak ehwal pelajar Universiti Teknologi Mara, saya ingin mengalu-alukan dan mengucapkan tahniah kepada semua pelajar baru kampus UiTM di seluruh Malaysia untuk sesi kemasukan Oktober 2021. Kami berasa sangat gembira dan berbesar hati kerana anda semua sudi bersama-sama kami pada program kita pada kali ini. Saya Zuraida Ibrahim, pengarah Institut Kepimpinan Pelajar, bahagian hak ehwal pelajar akan menjadi moderator untuk sesi kita. Sebelum saya mengajukan beberapa soalan kepada tetamu khas kita, izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang Tan Sri Profesor Emeritus kepada semua yang mendengar sesi kita pada hari ini. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri merupakan mantan atau kita kata alumni UiTM . Beliau Tan Sri mendapat pendidikan awal di Melaka Tan Sri tapi di ITM ni dulu pada tahun 1971. Tan Sri bila saya baca ni saya rasa dah 50 tahun dah Tan Sri orang kata grad diploma pentadbiran awam pada 1971 dan Tan Sri masih berada di sini bersama UiTM. Betapa sayangnya Tan Sri dengan UiTM itu diploma tahun 1971, diploma pentadbiran awam Institut Teknologi Mara. Kemudian Tan Sri melanjutkan pelajaran ke Ohio University US mendapat Bachelor Economics pada tahun 1974, PhD in Governments and Politics pada tahun 1987 dari Maryland University, United States. Tan Sri sekarang merupakan pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Mara. Dan beliau juga merupakan pengerusi Yayasan Minda dari tahun 2014 sehinggalah pada masa kini. Untuk makluman anak-anak ataupun pelajar-pelajar baru UiTM, Tan Sri ni bukanlah insan yang asing. Seperti yang saya beritahu tadi, dari pelajar diploma pentadbiran awam, Tan Sri pernah juga menjawat, bukan sahaja pensyarah, merupakan juga Naib Chancellor UiTM dari tahun 2001 hingga 2009. Kemudian Tan Sri saya tahu pergi ke menjadi senator dan kembali ke UiTM pada tahun 2021. Dan sekarang seperti yang saya maklumkan tadi, merupakan pengerusi lembaga pengarah universiti UiTM. So pelajar-pelajar UiTM yang saya kasihi sekalian, kini masa yang ditunggu-tunggu. Sesi yang saya teruskan sesi yang sebelum saya teruskan saya kata terima kasih Tan Sri terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada program kita MDS Oktober 2021. Jadi Tan Sri, boleh kita mulakan dengan soalan pertama? Sila. Okey Tan Sri. Kita nak tahulah Tan Sri, seperti yang saya cakap tadi, banyak dah pengalaman Tan Sri, lama dah Tan Sri berada di UiTM. Boleh Tan Sri kongsikan serba sedikit pengalaman Tan Sri bersama UiTM dari seorang pelajar ITM sehinggalah menerajui UiTM itu sendiri. Naib Chancellor, now pengerusi lembaga pengarah UiTM Tan Sri. Kita tahu UiTM ini merupakan universiti tersohor yang memajukan kaum Melayu dan Bumi Putra khususnya. Silakan Tan Sri. Ya, terima kasih Profesor Zuraida. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada bahagian HEP kerana sudi sekali lagi menjemput saya untuk mengongsi pengalaman khususnya untuk mahasiswa baru untuk tahun ini. Saya yang sebenarnya memang saya bersyukur kepada Allah semenjak saya berumur lebih kurang 19 tahun sampailah sekarang saya masih dengan UiTM. 50 tahun ini semua adalah kehendak Allah pada jangka saya memang itulah
mungkin saya telah ditetapkan bersama-sama dengan JITM dan kemungkinan besar untuk sama-sama membangunkan UiTM ini agar UiTM ini menjadi sebuah universiti Melayu Bumi Putra yang tersohor, bukan saja yang terkenal di peringkat negara tetapi juga berjaya membawa diri kita terkenal, disanjungi, dihormati di peringkat dunia. Pengalaman saya, kalau bertanya pengalaman ini memang banyaklah, kerana memang saya katakan tadi permulaan sejarah UiTM pun ada kaitan yang rapat. Sebab seperti yang kita sedia maklum, RIDA, Maktab RIDA ditubuhkan pada tahun 56, itu asal usulnya. Tetapi pada tahun 65 ditukar kepada Maktab MARA dan pada tahun 67 ditukar kepada Institut Teknologi MARA. Itu tahun 67. Dan saya bersyukur tahun 67 tu saya ambil peperiksaan MCE. Dan 68 sebagai batch kedua Institut MARA, saya telah diterima masuk membuat kursus diploma pentadbiran awam. Masa tu kampus kita adalah di Jalan Osman. Dan juga saya bersyukur sejarahnya juga saya sempat pindah ke kampus ini, ke kampus induk UiTM Shah Alam. Dan untuk pengetahuan pengalaman saya apabila saya berpindah ke kampus baru ini, zaman itu kawasan ini, kawasan Sungai Renggam, Batu Tiga ini 100% dikelilingi oleh rubber plantation. Bahkan saya anggap macam hutan lah. Dan kita ITM masa itu memang hanya dua bangunan, dua kelompok bangunan yang ada, iaitu hari ini kita lihat di Kolej Kenanga dan Kolej Cempaka. Itulah dua bangunan. Kolej di bawah itu Kenanga diduduki oleh mahasiswi dan kami mahasiswa pelajar lelaki tinggal di Kolej Cempaka di atas. Di situlah kami tinggal, di situlah classroom, di situlah computer lab, di situlah makan minum kita segala-galanya. Itulah dunia kita. ITM di zaman saya berpindah ke sini. Itu pengalaman saya. Saya bersyukur kerana saya merupakan batch pertama Institut Teknologi MARA. Ia bermula tahun 68 dan saya graduate pada tahun 71. Pengalaman saya pula semasa saya menjadi pelajar ITM, saya bersyukur sekali lagi saya bergiat di dalam persatuan pelajar. Kita panggil pada masa itu KPITM, Kesatuan Pelajar-Pelajar Institut Teknologi MARA. Dan saya cukup bersyukur sebagai pemimpin pelajar, ini semua kuasa Allah, semasa lawasan tapak kampus induk ini. Masa itu hutan belantara, tak ada benda pun. Masa itu saya belajar di Jalan Osman, ITM kampus Jalan Osman. Saya diberi peluang untuk melawat tapak kampus ni. Bersama-sama dengan pembesar negara yang diketuai oleh arwahnya Tun Gapar Baba sebagai Menteri Luar Bandar. Juga bersama-sama Tan Sri, arwahnya Tan Sri Razali Syafi'i merupakan chairman lembaga pengarah. Chairman lembaga pengarah, dan juga bersama KSN, KSN negara masa itu Tan Sri Abdullah Saleh dan juga wakil-wakil ITM pada masa itu. Iaitu saya bersyukur dari segi sejarahnya lah. Suka tidak suka saya bersyukur kerana saya berkesempatan sebagai pemimpin pelajar melawat tapak ini. Itu sejarahnya ya. Tadi saya kata saya merupakan batch kedua selepas ITM diwujudkan 1968 saya masuk. Tetapi boleh jadi pemimpin pelajar, saya berkesempatan melawat tapak ini yang pada hari ini tersergam indah kampus induk Shah Alam. Dan saya pun tak ada gambar tu, tapi alhamdulillah rupanya Akib ada gambar. Saya pun tak tiba-tiba arwahnya Ketua Akib Cik Ridwan, dia kata, Tan Sri, you perasan tak muka you dalam tu? Saya kata, buat apa buka dalam tu? Rupanya muka saya ada dalam tu, mewakili pemimpin pelajar bersama dengan pemimpin-pemimpin negara. Itu sejarah yang rasa yang cukup saya ingati. Tetapi yang lebih penting sebagai pemimpin pelajar. Sebagai pemimpin pelajar, saya cukup bertuah. Sebab anak-anak semua merupakan pelajar-pelajar baru.
semasa kita menjadi student di ITM ini, UITM ini, anak-anak kena ambil kesempatan untuk belajar menjadi seorang insan yang sempurna, menjadi seorang insan yang baik, berakhlak tinggi, berakhlak mulia dengan nilai murni, dan juga mencari peluang untuk melatih diri sebagai pemimpin. Ini boleh dilakukan kalau kita aktif di dalam persatuan-persatuan pelajar, kegiatan pelajar yang kita tidak boleh pelajari dalam classroom. Ya, sebab apa yang kita pelajari di luar classroom kita panggil the hidden curriculum. Kerana pengalaman saya sendiri, apabila kita bergiat dalam persatuan pelajar, di samping kita fokus kepada akademik, tetapi kita ambil kesempatan untuk bergiat dalam persatuan pelajar, kita melatih diri kita menjadi pemimpin demi untuk memahami peranan kita sebagai pemimpin di masa hadapan. Ya, kita mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Kita belajar macam mana nak menulis working paper, proposal untuk pentadbiran. Ya, kita memerhatikan masalah-masalah UITM, masalah masyarakat. Kalau ada zaman saya, masalah masa itu, masalah pengiktirafan diploma, tidak ada. Tidak ada. Diploma kita langsung tidak ada iktiraf. So, di zaman saya, tak banyak sikit kita terlibat dari segi pengiktirafan diploma, dan pengiktirafan diploma yang first pertama adalah pada tahun 1971. Itu di zaman saya. Ya, awal 71 itu zaman kami sebagai pemimpin pelajar. Itu usaha kita. Ya, walaupun kita merupakan pelajar, tapi kita boleh main peranan membantu pentadbiran. Kalau tidak mendesak, mungkin benda itu tak berlaku. Jadi kita kena mendesak untuk kebajikan, untuk kebaikan. Bukan mendesak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Itu tak boleh. Ya. Dan juga pada saya lah, apabila kita bergiat, ya, contoh saya kata, kita kena mendekatkan diri kepada masyarakat, membantu pihak pentadbiran, membantu pihak kerajaan sebagai pelajar. Walaupun pelajar kita mempunyai peranan yang cukup penting. Contohnya, saya dalam ceramah saya selalu mengatakan apabila tahun 71 awal berlakunya banjir yang paling besar dalam sejarah Malaysia, itu rekod yang tidak dapat dipecahkan hingga ke hari ini, iaitu hinggakan bangunan Malaysian Treasury yang mempunyai rekod dokumen yang penting, 6 kaki naik air Treasury di Kuala Lumpur depan dataran Merdeka tu kan. Banjir yang teruk, dan kita pemimpin pelajar, saya sebagai pemimpin pelajar mengorganiskan kumpulan-kumpulan pelajar ratusan bergerak ke Kampung Baru, bergerak di Datuk Keramat, Kampung Kerinci, dan di kawasan ini di Batu Tiga, dan kita panggil Sungai Renggam, yang membantu masyarakat. Membantu masyarakat bergotong royong, dan kita organise sendiri, pimpin pelajar organise sendiri, cari truk sendiri, ia menghantar pelajar-pelajar lain untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi masalah yang cukup perit. Tetapi saya nak beritahu anak-anak, bukannya mudah. Merupakan satu usaha yang gigih dan satu bentuk komitmen di dalam kepercayaan bahawa kita tetap membantu masyarakat dalam apa situasi sekalipun. Dan untuk pengetahuan, semasa kami membantu masyarakat, saya telah ditemu juga oleh wartawan utusan Malaysia. Jadi saya pun terperanjat. Dia kata, Ibrahim, you tahu tak, dia kata, walaupun you banyak tolong apa semua ni, tetapi itu tak, ITM dipandang rendah. Saya nak kata untuk anak-anak sekarang bertuah, kita, anak-anak masuk, kita dah hebat, full-fledged university. Di zaman saya, kita institut. Dianggap sebagai sekolah. Memang dipandang hina lah. Sebab wartawan tu tanya saya nak tanya, Cik Ibrahim, walaupun pelajar UiTM dan ITM dipandang hina oleh masyarakat, tetapi masih gigih untuk membantu masyarakat. Itu dokumennya ada dalam surat khabar. Saya simpan paper cutting dan saya jawab senang je. Saya quote dalam surat khabar tu. Saya kata, walaupun kami dipandang hina, kami dipandang sebagai pujaan terhina. Perkataan pujaan terhina, ya, kami dianggap sebagai pujaan terhina, iaitu kami dipandang hina oleh masyarakat kerana status kita sebagai sekolah maksudnya, sebagai politeknik sekolah. Tetapi kami tetap berusaha dan kami tetap membantu masyarakat dalam apa bentuk situasi sekalipun. Itu semangat mesti ada. Iaitu kita sebagai pelajar, jangan kita anggap kita di ivory tower.
kita syok sendiri, kita terpelajar. Tak. Kita kena ambil kesempatan belajar untuk menjadi pemimpin di masa hadapan, apatah lagi pada hari ini, negara memerlukan pemimpin-pemimpin muda untuk masa hadapan. Jadi kita jangan lari pada masyarakat. Dan saya masih ingat, ini pun ada paper cutting, bahkan kita ada lawatan dengan masyarakat, satu masyarakat dengan belia di Bentung, mereka datang sini dan kita sentiasa berinteraksi dengan masyarakat. Dan juga satu lagi, dalam paper cutting pun ada, walaupun dengan masyarakat kita rapat, tapi dengan pentadbiran pun kita kena ada hubungan. Iaitu kalau pentadbiran itu kita merasakan perlu ditegur, so pihak HEP kena faham student berhak memberi pandangan dengan cara yang konstruktif dan positif. Di zaman saya menegur. Tapi saya rasa saya a bit vocal zaman tu. Pihak pentadbiran memang agak tak berapa dengan saya lah, sebab saya vokal. Tapi vokal macam mana pun, 2 kali konvo, 2 kali saya dijemput untuk bagi ucapan mewakili pelajar. Saya ada gambar-gambar kombo masa tu di JO tu, belum di sini lagi. 2 kali saya dijemput di Dewan ITM untuk memberi ucapan mewakili pelajar-pelajar, kerana mereka tahu saya akan memberikan pandangan yang positif. Terutama pada situ saya bising dari segi tidak ada pengiktirafan diploma, alhamdulillah pada hari ini. Saya bising dari segi kebajikan. Zaman tu pula kita lah kecil, kampus kita kecil, bajet tak cukup. Jadi masa tu pengarah masa tu Tun Asyad Ayub nak ambil pelajar seramai-ramai. Kita pun macam bagi pandangan. You nak ambil ramai-ramai ni, duit ada ke? So, itu hak student. Jadi saya masukkan anak-anak semua berhak bersuara secara konstruktif, bukan secara destruktif. Sebab apabila saya habis ke ITM, saya pun pergi ke overseas. Semasa saya di overseas, seluruh Malaysia gaduh. Kita ada demonstrasi pelajar-pelajar pada tahun 70-an. Dan budak-budak ITM memang dikenal kaki demonstrasi zaman tu. 73, 74, 75, 76. Dan apabila saya tamat pengajian saya dengan masters, sepatutnya saya di bawah JPA scholarship. Saya bukan kerja dengan ITM, bahkan saya dapat beasiswa UPM untuk melanjut terus buat PhD immediately pada umur lebih kurang 24 tahun. Tetapi disebabkan saya bekas pemimpin pelajar, saya mendapat surat daripada JPA, anda ditindik untuk bertugas dengan ITM kerana ITM memerlukan perkhidmatan anda. So saya tak tahu perkhidmatan apa. So saya balik as usual, saya register sebagai pensyarah September 75. Tetapi Disember 75 demonstrasi, rupanya masa itu mereka panggil saya, kamu dilantik sebagai middleman antara pengurusan dengan pemimpin pelajar. Masa tu pemimpin pelajar bukan sekarang baik-baik, maksudnya dulu mereka agak agresif. Memang demo sungguh lah. Jadi saya dilantik kerana pengalaman saya sebagai pemimpin pelajar itu dia punya aset. Iaitu alhamdulillah. Saya menjadi middleman, ada dokumen-dokumen yang saya simpan. Januari 76 saya dilantik sebagai timbalan dekan at the age of 26. Untuk saya punya mission impossible-nya adalah untuk memastikan pergolakan politik pelajar ditenteramkan. Selagi kamu tak berjaya, kamu tidak boleh dilepaskan. Saya bukan di bawah UiTM scholarship. Saya nak selagi kamu tak lepas, kami tak akan lepaskan kamu keluar untuk PhD. So saya menderita juga. Dah ready scholarship, tak dapat. Akhirnya UPM tolak saya punya scholarship. Saya pun nak balik juga. Saya nak balik buat PhD. Saya dapat lagi scholarship USM 77. UiTM kata, no, tak boleh. Sebab ni masih tak selesai. Jadi akhirnya saya fokus untuk membantu ITM, HEP. Saya timbalan dekan hawal pelajar. Saya berjaya mententeramkan keadaan, barulah saya dilepaskan. Itu pun mententeramkan, ada dokumen bila pengarah masa itu Tan Sri Awad kata bahawa saya telah berjaya mententeramkan dengan kekuatan yang ada pada you, apa benda, komitmen dan kerja keras telah mententeramkan pergolakan politik. Maka tidak dibenarkan lagi student berdemonstrasi. Sebab demonstrasi pada masa itu hingga kita 1976 terpaksa tutup UiTM selama lebih kurang 1 semester dan lebih kurang 200 pelajar digantung ataupun dibuang.
Itu amat merugikan kita. Maka saya maksud ni, student boleh memberi pandangan tetapi dengan cara yang positif. Bukan dengan cara demonstrasi. Sebab semasa saya semasa saya belajar di overseas pun 70-an, zaman UiTM tengah demonstrasi itu, di overseas pun kita panggil the Kent State University di Ohio, tak jauh daripada universiti saya. Berlaku je demonstrasi pelajar, kita panggil Kent State Massacre. Ya, di mana puluhan, 9 orang mati, ratusan cedera parah. Pelajar ditembak oleh National Guard. Jadi itu sebab pengalaman saya tak mahu pelajar saya terlibat. Betul. Sebab orang banyak tak faham apa ni Ibrahim Shah ini tak. No. You are talking about demokrasi. Demokrasi macam mana? Kebebasan macam mana? Kerana kebebasan terhad. Dalam agama kita pun walaupun ada kebebasan hak asasi manusia, tapi you nak buat suka hati, tapi you nak masuk UiTM takkan you telanjang, I nak biarkan. Kata, because you kena ikut peraturan kita, nilai-nilai agama kita. Maksudnya, itu saya katakan tadi, pelajar boleh, tetapi mengikut had-had tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jadi itu pengalaman saya sebagai student dan alhamdulillah saya dilantik sebagai timbalan dekan. Lepas tu saya pergi overseas dan lantik sebagai pengarah kampus Sarawak lah. Lepas tu jadi timbalan Naib Chancellor dan akhirnya Naib Chancellor. Dan saya nak katakan, ini pun pengalaman saya tadi, 1974, saya kata demonstrasi. Masa itu, pelajar-pelajar demonstrasi memang saya sokong, tapi saya bukan sokong demonstrasi. Saya sokong perjuangan. Kerana mereka berjuang untuk mendapatkan status universiti. Headed by Datuk Paduka Ibrahim Ali, geng saya lah. Tapi dia saya punya junior. Yang mana saya balik pula tu, saya kena betulkan balik supaya tidak ada demonstrasi. Kerja saya pula nak membetulkan. Kalau tidak, saya tak dilepaskan keluar untuk buat PhD. Maksud saya, itu 74. Masa saya timbalan Naib Chancellor, 1999, August 26. Tiba-tiba alumni yang diketuai oleh Datuk Ibrahim Ali telefon saya, Ibrahim, kita nak buat satu perhimpunan bla 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 bla. So dia chairman, saya sebagai co-chairman. Ni co-chairman bersama. Dan saya nak katakan tuan-tuan, sejak 67 kita jadi ITM, sampailah 99 baru dapat nama universiti. Orang lain kun fayakun jadi universiti. Sebab dalam keratan surat khabar masa saya di Ohio, apabila saya mempertahankan UiTM, ada keratan surat khabar mengatakan patutnya UiTM jadi universiti. Saya kata patutnya dibagi. Sebab masa tu mereka bagi status universiti kepada Kolej Pertanian dan Kolej Teknik. Tak ada beza dengan kita. Mereka pun buat diploma juga. Kita pun diploma. Bahkan kita ada professional program. Dan kita ada advanced diploma. But yet, kita tak dibagi. Jadi dalam Far Eastern Economy Review, ada buat komen, saya hentam balik. Saya walaupun pelajar masa tu, I took the trouble to fight back, mempertahankan negara saya. Saya hentam dia balik. Sebab dia tuduh, your ITM is not unworthy to be given ITM. Unworthy to be given the status of a university because you are only a school. No. Itu dokumen ada ya. Dokumen ada. I'll put in my book. Dalam ni akan direkodkan dalam buku. Dokumen, semua documented. Maksud tuan-tuan, dipandang cukup lah hina. Saya masih ingat, saya nak masuk pelajar baru ni, nak bagi masa. Tuan-tuan kena sedar, we have to really fight. Kita ada sangat semangat juang yang tinggi. Sebab bangsa kita ni bukan macam orang lain. Kaya cepat kita for some reason. Kita we have to work very hard. Itu juga UiTM. 10 tahun. 99 barulah dapat. Itu pun saya masih ingat. Ya, semasa saya berjumpa, saya nak cakap lah, orang masih pandang rendah. Ya, dalam masa saya jadi Rektor Sarawak, the first few months, reporter tanya saya, kenapa dia kata ITM ni orang pandang rendah? Sebab dia kata UiTM ni orang pandang sebagai sekolah. Itu tahun berapa tu? Dekat tahun 90 lebih. Nasib baik lepas saya habis term saya dengan Sarawak, surat khabar Sarawak pula keluar, UiTM berjaya naik ke puncak. Iaitu dengan usaha. Yeah. Usaha student, itu student Sarawak itu kita cukup well behave, kita bekerja keras, staff, lecturer, student sama-sama bantu negeri Sarawak dan alhamdulillah recognition. Kita bukan dapat free. You have to gain, you have to fight. Betul. Then baru you dapat.
Bahkan sebelum dapat status universiti, saya masih ingat, tak semudah itu. Kerana 1996, kita dibagi taraf, tapi nama tak tukar. Itu pun apabila saya berjumpa masa saya timbalan, Naib Chancellor, berjumpa salah seorang KSU, dia kata, wah apa you sibuk-sibuk ni? You fokuslah dengan your ITM punya tugas, ajar budak-budak type, menaip dan menjahit. Dia lupa dia Serida 1956. Now we are taraf universiti. I mean, itu KSU tu. Bahkan dalam parlimen, saya ingat dengan Haji Arifin Arwah, dalam parlimen, hujah daripada seorang Melayu, parlimentarian, saya tak setuju UiTM jadi universiti. Sebab UiTM ni sekolah. Dan budak-budak pun cohabitation. Sampai begitu rendah. Dan makan di hostel pun macam makan anjing. Saya minta maaf. Saya rasa ini pun ramai orang dah sedar. Alhamdulillah. Kita dah bersatu antara Melayu Islam. Alhamdulillah saya suka. Saya cukup seronok. Tapi ini dulu. Dulu kita berseteru kerana politik. Kita boleh membunuh bangsa sendiri. Jadi Tan Sri, saya nampak di sini, bila pelajar-pelajar yang bakal ataupun nanti dia dah mendaftar ni, bila dah menjadi pelajar UiTM, tugas kita bukan sahaja belajar. Bukan hanya 100% orang kata kepada buku. Belajar itu mesti dapatlah. Dia mesti dapat diploma, mesti dapatkan the qualification tu, certificate tu. Dia punya degree ke, itu adalah wajib lah bila dah masuk. Tapi jangan lupa, tanggungjawab mereka juga mampu mengubah. Betul. Saya nampak saya nampak bila Tan Sri berceritakan pengalaman tu, Tan Sri educated lah pada saya. Tak ada pun terjejas pelajaran Tan Sri. Dalam masa yang sama, banyak kebaikan yang Tan Sri buat tu. Pada saya sendirilah, saya merasakan orang kata kalau tanam pokok tu, buahnya saya dah rasalah sekarang ni atas perjuangan yang Tan Sri adakan itulah. Jadi macam Tan Sri cakap tadi, sebagai pelajar, Tan Sri banyak juga membantu banjir lah, ke masyarakat lah, community and so on. Boleh Tan Sri beritahu kepada kami lah, kan dari sudut pandangan Tan Sri lah, apa istimewanya negara kita Malaysia ni? Kenapa kita mesti beri yang terbaik kepada negara kita? Negara kita ni memang amat istimewa. Untuk pengetahuan anak-anak, negara kita ni dulu dipanggil oleh Greek ataupun Roman geographers. Negara kita ini dipanggil sebagai Golden Chersonist ataupun Semenanjung Emas. Itu bukan kita cakap. Itu dokumennya ada, nama yang dibagi oleh Roman ataupun Greek. Berapa ribu tahun yang lepas tu. Dia panggil kawasan ni daripada petani sampai ke bawah sebagai Peninsula Emas. Golden Chersonist. Iaitu emas tu, ada orang argue mungkin, dia kata mungkin masa tu di Raup ada emas, di Patani ada emas. Pada saya bukan itu saja maksud. Emas tak banyak pun kita emas pun. Tapi emas dari segi keemasan. Mesti ada sebab. Daripada Greek punya geographers, Roman, zaman tu lagi, dah kata ni, Semenanjung Malaysia ni, golden. Semenanjung emas. Mesti ada keistimewaan dia. Betul. Setuju. Apatah lagi, semasa kerajaan Melayu Melaka, 15th century, Melaka dipanggil Venice of the East. Iaitu di zaman kegemilangan Eropah, yang zaman tu Venice sebagai satu tempat yang cukup hebat. Kita dianggap sama hebat dengan Venice. Dia kata Venice tu yang boleh lawan Venice tu, itu Melaka. Itu Melaka, kita masukkan Malaysia lah pada hari ini. So dengan perkataan Semenanjung Emas, Venice of the East, apa sebab? Sebab tuan-tuan, bahkan semasa Kesultanan Melayu Melaka, boleh bayangkan bagaimana orang boleh tertarik seluruh dunia, pedagang-pedagang, terutama daripada China, India, Middle East, sejauh-jauh akan datang ke Melaka, berniaga. Kalau sekiranya Melaka, yang diketuai oleh Kesultanan Melayu Melaka, yang dipelopori pada masa itu pentadbiran 100% orang Melayu, yang tidak mempunyai keupayaan, kebijaksanaan, kekuatan untuk mentadbir Melaka, Melaka tidak akan menjadi sebuah negara yang maju yang boleh menarik pedagang. Itu pada masa itu 100%. Bisnes ke, politik ke, apa benda pun adalah 100% di bawah tangan orang-orang Melayu sendiri yang berjaya membawa Melaka ke tahap
yang cukup tinggi setaraf dengan negara Eropah. Kita entry port kita bertaraf internasional. Betul. Kalau dianya kata orang kata Melayu bodoh, Melayu ceruk, macam orang apa benda, siapa nak pergi Melaka? Yalah. Siapa nak pergi Melaka? Tapi bagaimana mungkin mereka datang seramai-ramai sebagai pedagang? Itu asal usul. Lepas tu pula tiba-tiba kuasa-kuasa besar dengan Portugis, dengan Dutch, dengan orang putih. Apakah sebab nak datang sini? Mesti ada sebab. The Golden itu, bersinar-sinar itu ada bersinar-sinarnya. Iaitu kita bertuah negara kita satu negara yang istimewa. Bahkan di zaman British semasa 18th centuries, tadi pedagang, 15th centuries, 18th centuries, apa bangsa yang tak datang? Betul. Cari makan kat sini. Kenapa mereka tak cari makan tempat lain? Kenapa cari makan kat sini? Ya, di negara mereka tak ada makan pun. Memang poverty. Memang susah bagai nak gila. Katastrofi, kemiskinan. Datang ke sini. Mesti ada sebab. Ya. Datang ke sini mereka menjadi mewah dan kaya. Dengan resources yang ada di Golden Chest di sini. Dengan kepimpinan Melayu pada masa itu. Mereka berjaya. Ya. Tetapi kejayaan mereka tu at our expense. Sebab British punya policy, divide and rule. Kita diletakkan di kampung. Tak diberi peluang untuk berniaga di bandar. Akhirnya itu yang jadi yang UiTM kena betulkan balik. Yang saya katakan tadi, DNA UiTM kena faham. Yang saya katakan di sini, itu istimewanya ya negara Malaysia yang tidak boleh dinafikan, direkod dalam dokumen. Hingga hari ini pun, tengok apa bangsa yang tidak datang ke sini untuk cari makan. Betul. Cakap je lah apa bangsa. Tak kisah si Nepal ke. Saya tak mau mention dari orang Arab pula kan. Yalah, betul lah. Apa bangsa yang tak datang sini, yang pelik-pelik pun semua datang sini. Betul. Mesti ada sebab. Betul. Selamat, mewah, stable. Banyak benda yang boleh cari duit, jadi kaya. Bangla duduk sini beberapa hari, saya dengar banyak jadi kaya raya dapat Datuk Seri. Kahwin dengan Melayu lagi. punya hebat. Ya. Ada banglo kat kampung. Jangan main memang. Memang saya tahu banglo besar. Besar. Lebih besar pada rumah orang Melayu. Maksudnya itu menjadi saya kata kita kena memahami, kita sepatut berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Negara kita ini sebuah negara yang cukup istimewa. Itu tidak boleh kita nafikan. Sebab kalau saya nak masuk masa panjang. Yelah. Tapi saya nak jelaskan di peringkat dunia sekalipun pengiktirafan tu dah ada. Betul. Cuma saya nak berbalik dengan UiTM, kita kena pertahankan. Ya, kita tak mau orang lain duduk senang, kita masih susah lagi. Betul. Ya, macam saya kata, saya nak balik apabila Tun Mahathir memberi pengiktirafan universiti 1999. Saya sebagai co-chairman, saya nak tahu apa sebab. Sebabnya ni pada student juga. Bila Tun Mahathir turun, saya perkenalkan alumni yang berderit ni. Saya kata, Datuk Seri, salam. So dia salam, dia berhenti. Apa dia buat kat sini? Dia duk ingat yang top tokoh Captain Industry and Corporate Figure ni, kita curi nak harumkan nama kita, nak bagi cantik. Saya kata, awak alumni. Depa ni alumni ke? Alumni, Datuk Seri. Dia tak percaya. Baru dia faham. UiTM ni, alumni datang daripada anak-anak semua. Iaitu anak-anak berjaya jadi the best student, jadi the best leader. Keluar besok dapat bekerja, jadi tokoh-tokoh hebat, jadi corporate figure, jadi private sector, orang kaya raya. You menaikkan nama UiTM. Kalau tak ada alumni student macam anak-anak, saya rasa kerajaan tak bagi status universiti 1999. Sebab Dr. Mahathir bila kita buat perhimpunan tu bukan tujuan untuk universiti yang sebenarnya. Bukan. Tapi bila dia masuk dalam dewan, sebab dia tengok kedudukan kita yang budak kita dah berjaya, sebab student kita berjaya, betul. Dia pun tak sangka terlampau berjaya. Sepanjang-panjang queue tu, semua alumni UiTM. Takkan dia pening. Betul. Dia ingatkan kita curi alumni daripada mana supaya dia dapat cantik. Kata, no. Ini semua alumni kita. Itulah sebab kita dapat status universiti. Dapat status universiti bukan saja usaha kuat orang-orang staf UiTM pensyarah ke, tidak. Saya bagi kredit kepada student. So anak-anak pun sama. Kena mainkan peranan macam tu. Betul.
Jadi itulah tadi Tan Sri dah cerita bagaimana pengalaman Tan Sri menaikkan negara ITM, UiTM. Bercerita pula tentang bagaimana alumni berjaya. Maksudnya ialah kita dapat UiTM status tu terbukti sebab ramai alumni kita yang berjaya. Mereka ni lah yang menyumbang balik kepada negara. Sebab kita sayang. Saya percaya alumni UiTM sangat sayangkan negara. That's why beri balik kepada UiTM juga, Tan Sri. Maksudnya saling bergandingan lah orang kata UiTM ni. Dan negara, okay, negara kita ni sebab kita sayang negara. Dan kerana itulah kita kena berusaha yang terbaik. Beri yang terbaik kepada UiTM. Betul ya Tan Sri ya? Jadi Tan Sri dalam pada anak-anak ni lah ya. Nak tahu nanti banyak lagi kita boleh ada sesi dengan Tan Sri, ada banyak program yang kita boleh bercerita lagi berkenaan dengan bagaimana kita nak ada tu orang kata roh UiTM, DNA UiTM. Kalau berjayanya kita pelajar UiTM, maksudnya berjayalah negara kita. Berjayalah negara kita. Ya, itu yang kita kata kenegaraan tu. Bukannya orang kata bukan macam Tan Sri kata apa tadi tu hina and so on. Kita banyak telah memberi, kita banyak telah menyumbang kepada negara Tan Sri. Jadi kalau boleh Tan Sri nasihatkanlah kepada anak-anak ya pelajar-pelajar baru UiTM ni apa yang patut mereka lakukan. Alumni dah pun melakukan tugas mereka. Tan Sri telah pun melaksanakan tugas Tan Sri dari pelajar kepada pensyarah, kepada tadi Timbalan Dekan HEP, kepada Naib Chancellor Tan Sri ya, dan kembali kepada UiTM sekarang sebagai lembaga pengerusi lembaga pengarah universiti, menunjukkan bahawa ITM dan negara itu saling berkaitan. Jadi Tan Sri pun mention tadi, Malaysia ni orang kata golden kan, emas memang pun Tan Sri semua datang sini. Cuma kita mungkin tak sedar. Kita tak sedar. Kita tak sedar benda tu Tan Sri. Sebab kita dah ada benda tu. Ya, orang kata take things for granted tu. Tan Sri boleh berilah nasihat kepada anak-anak kita ni bagaimana sebagai pelajar mereka boleh menjalankan tanggungjawab sebagai pelajar pada masa yang sama membantu mempertahankan negara dan UiTM Tan Sri. Saya rasa macam inilah kita, saya tegaskan sekali, DNA pelajar ITM ni lain sikit. Itu kena faham. Ya, sebab kita ini dengan sejarah kita yang begitu lama, begitu perit, pahit untuk mendapatkan kedudukan kita seperti ada yang pada hari ini. Tak semudah itu. Dan yang lebih penting, kita ini merupakan sebuah universiti 100% Melayu Bumi Putera. Maka DNA mesti berlainan. Okey. Sebagai anak-anak pelajar baru, kalau tanya saya bagaimanakah cara untuk kita memainkan peranan kita, pada saya, yang paling penting pada saya, kita mestilah merupakan pelajar yang memahami pada hari ini, dalam konteks pada hari ini, tengokkan pergolakan politik dan lain-lain, memahami isu-isu semasa, walaupun anak-anak student, tetapi memahami isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita. Isu-isu dalam negara kita kena faham. Ini sebab kalau saya nak bincang tu memang panjang. Saya rasa 2 jam pun tak habis, tapi saya nak fokus yang itu saja. Ya, isu-isu dalam negara, isu-isu global luar negara, dan juga yang penting anak-anak kena faham sejarah, perlembagaan, kontrak sosial dan rukun negara. Ini penting. Sebab sebagai pelajar UiTM, ada kalau orang tanya, betul ke UiTM ini? Orang yang tanya itu tak faham tentang perlembagaan, tak faham tentang sejarah. Dan tak faham tentang peranan, tanggungjawab mengapa UiTM diwujudkan. Maka anak-anak mesti conscious, mesti clear. Kita tidak mahu, saya memang terus terang cakap, nak marah-marah lah. Saya cukup kecil hati, yang pelajar-pelajar UiTM yang saya anggap mempunyai DNA UiTM itu, tetapi kemudian lari, tersasar jauh, seperti kacang lupakan kulit, dan bahkan menghina Melayu sendiri dan menghina UiTM sendiri. Saya minta maaf, memang saya tak setuju. Sebab kita ni sebuah universiti Melayu Islam. Tetapi saya tidak marah diorang. Saya rasa mereka tersasar kerana mereka tidak memahami. Termasuklah mereka tidak memahami secara total isu-isu semasa. Isu-isu yang berkaitan semasa itu termasuk isu ekonomi, isu sosial,
di kalangan orang Melayu dan bukan Melayu. Sebab negara kita ini berbilang kaum, kita ada kaum-kaum lain juga kita kena menghormati. Isu ni dalam tau, tapi kalau kita faham dari segi sejarahnya, perlembagaannya, social contract-nya, rukun negaranya, dan baru kita jelas. Betul. Kalau kita tak faham, nak kita ambil satu kursus yang konon-konon I'm a student of this faculty and therefore pemikiran saya mesti liberal. Habis lah. Habis. Liberal macam mana pun manusia dalam dunia ini, saya dah belajar keluar negara lama. Saya berkawan dengan semua masa saya jadi Presiden International Student. Saya punya ahli jawatan kuasa orang India ada, orang Pakistan ada, orang Nigeria ada, orang Hong Kong ada, orang Perancis pun ada. Apa kaum yang saya tak bergaul? Tidak ada kaum pun yang membenci dan menyoal kaum mereka. Itu pengalaman saya sendiri. Sebab mereka tahu. Mereka tahu perlembagaan, mereka tahu sejarah. Tetapi kalau anak-anak saya di UiTM ini, yang saya katakan UiTM diwujudkan khas. Keberanian kerajaan mewujudkan khas untuk bagi pendidikan kepada kita semua. Dan saya sendiri kalau tanpa UiTM, saya tak jadi macam ni saya rasa. Betul. Zaman tu lah. Mungkin zaman sekarang anak-anak, sekarang mak bapak, produk dasar ekonomi baru mungkin kaya lah. Masa saya tak. Masa saya memang miskin, dalam miskin, bodoh pula. Dalam bodoh, hodoh pula. Makan free, minum free. Saya dapat allowance pocket RM15. Gomen bagi RM15. Mana saya sedari. Saya sedar asal usul saya dan saya tidak akan lupa contribution, ya, jasa kerajaan pada saya. Kalau saya lupa, saya anggap diri saya ini patut disingkirkan daripada dunia ni, memang tak guna satu sen. Sebab orang yang tak berterima kasih. Tetapi kalau orang yang tersasar, saya masih tidak marah. Dengan syarat, saya mengharapkan anak-anak tadi faham yang saya katakan tadi, dari segi kita sebagai intelektual, kita kena faham. Gunakan pemikiran kita, ya, kita bukan saja memenuhi ilmu kita, tapi kita meningkatkan pengetahuan kita, kemahiran kita. Ya, kita pastikan bahawa semangat kita, jati diri kita mesti kuat, perasaan patriotism kita mesti kuat. Ya, dan juga saya katakan tadi, ya, kita mesti berkebolehan untuk berhujah, berkomunikasi, menjawab soalan dan menerangkan isu apa-apa, fakta yang orang tanya, kita sanggup dengan syarat, kita tahu tadi. Baik pengetahuan dan kita tahu isu semasa dalam negara, isu global, sejarah perlembagaan. Maka itu, saya rasa kita boleh mantapkan DNA. Itu pada saya. So, saya bayangkan kalau anak-anak besok berjaya, keluar, jangan lupa, you are our alumni. Ya, tuan-tuan merupakan the product of UiTM, sebuah universiti Melayu, bumi putera terbesar di dunia ini. Bila saya kata bukan saja nak tolong orang Melayu, di zaman saya student pun ribuan pelajar-pelajar dari Sabah dan Sarawak. Ada anak Sabah Sarawak yang daripada Rumah Panjang, sama budak-budak Melayu pada Kampung Ulu, tetapi sekarang berjaya. Banyak tokoh-tokoh korporat yang kaya-kaya, multimilioner. Ya, tokoh-tokoh private sector, jangan cakaplah, saya boleh cakap termasuk di Sabah dan Sarawak. Ya, pihak kaum bumi putera termasuk Sabah Sarawak yang berjaya sebagai tokoh-tokoh profesional apa semua ni, they are from UiTM. I can claim that. And so far saya gunakan tu, nobody can question dari segi kaum bumi putera. Jadi anak-anak pun sama, saya nak teruskan perjuangan ini, keluar besok, harumkan nama UiTM, mesti berjaya dalam karier masing-masing, ya, bantu adik-adik di bawah. Jangan kita dah berjaya, kita bakar jambatan. Betul. Jangan. Ataupun sebab nyamuk seko, kita bakar seluruh rumah. Bila seluruh rumah, adik-beradik kita pun mati. Ini saya kena fahamkan. Kalau ada masa panjang, saya boleh ceritakan bagaimana patut dilakukan. Okey, Tan Sri. Saya setuju dengan Tan Sri. Ya. Sebagai pelajar UiTM, okey, anda bukan sahaja di sini untuk mendapatkan, ya, ijazah atau diploma anda. Anda berada di sini, kami harapkan meneruskan perjuangan kita. Perjuangan yang macam mana? Ya, seperti yang Tan Sri cakap tadi, kita ni menyeimbangkanlah, kan, Tan Sri, ekonomi negara kita. Kalau alumni telah mencipta kejayaan, telah memberi yang terbaik
ya kepada negara dan ITM dan UiTM. Mereka balik ya ke UiTM untuk memberi yang terbaik. Jadi kita harapkan anak-anak pasakkan dalam fikiran belajar di UiTM ada tujuannya, bukan setakat mendapat diploma atau degree, tapi anda berjuang untuk memperkasakan negara bangsa kita. Ya Tan Sri ya. Jadi Tan Sri, soalan saya yang berikutnya, apa harapan Tan Sri lah dan nasihat Tan Sri untuk mahasiswa agar kekal cintakan Malaysia dan dalam masa yang sama dapat terus memperkasakan jati diri mahasiswa, Tan Sri? Perkataan kekal cintakan Malaysia. Ya, tetapi juga perkataan memperkasakan jati diri mahasiswa UiTM. Ya. Maksudnya yang selalu saya tegaskan, kita ni berbagai kaum. Walaupun UiTM untuk Melayu Bumi Putra, tapi kena faham keseluruhannya kita ada kaum-kaum lain. Ya, orang bukan Melayu termasuk Cina, India dan kaum-kaum di Sabah dan Sarawak. Jadi saya mengharapkan kita kena buka dan kembangkan minda kita sebagai seorang intelektual. Tajamkan pemikiran kognitif kita. Ya. Jangan jadikan perkauman sebagai tembok pemisah antara rakyat. Dan kena pastikan hubungan etnik yang harmonis menjadi kunci bagi keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan politik. Ini dalam konsep menyambut Hari Merdeka saya tekankan dari segi perhubungan kaum. Dan saya sendirilah contohlah apabila saya menjadi rektor di UiTM Sarawak, saya cukup seronok dari segi integrasi kaum. Contohnya kita cukup rapat, di bawah saya pensyarah-pensyarah bukan Melayu, Cina, India, cukup ramai. Tapi kita macam keluarga. Memang macam keluarga. Terutama masa hari raya, rumah saya tu, saya belum balik sembahyang hari raya, gate tengah tutup, dah ramai dekat depan tu. Daripada kaum-kaum lain. Ya. Sebab perasaan harmoni itu cukup rapat yang saya katakan, saya cukup close ya, dengan kaum-kaum lain. Walaupun saya ni sebuah, orang kata staf daripada Universiti Teknologi Mara Melayu Bumi Putra. Bahkan, masa saya dah berhenti jadi Vice Chancellor UiTM sekalipun 9 tahun tu, apabila saya terlibat dalam NGO, banyak orang tidak tahu. Hingga ke hari ini saya masih mempunyai perhubungan yang cukup erat dengan kaum-kaum lain termasuk kaum-kaum Cina dan India. Contohnya, walaupun saya dikatakan ultra Melayu, saya anak-anak Cina, intelektual, ya, mahasiswa, pertubuhan mahasiswa muda Cina Malaysia dengan seriusnya melantik saya sebagai pengurusi, sebagai penasihat strategik pertubuhan graduan Cina. That's very interesting. Ya. Dan saya pula, alhamdulillah, dan mereka ni, kalau tuan-tuan tengok dalam saya punya Facebook, kalau kata ayahanda, anak saya pun pelik. Dia kata, macam mana dia ni? Budak Cina panggil you ayahanda. Dia tak tahu. Sebab memang mereka menganggap saya sebagai ayahanda. Sebab saya bila berjumpa dengan dia orang, memang saya akan nasihat. Ya, sebab kita ni berbilang kaum. Betul. Saya tak mau besok, kata anak-anak kamu besok, anak Cina, anak India, anak Melayu, masih tak boleh duduk bersama. Masih nak bergaduh. You nak tunggu 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun lagi ke? Itu sebab kata anak-anak muda, ya, kamu buat sekarang. Itu tugas you, bukan tugas saya. I've done my job. I'll go away. But you kena hadapi. Takkan you nak tengok anak you nak bergaduh besok? Betul. I tak mau. Why not you fikirkan cara strategi macam mana anak you, anak I, anak dia pun semua sama-sama dengan ketawa, dengan mesra, dapat makan bersama, kerja bersama, tidak ada perasaan dengki-mendengki dan hina-menghina. Dan apa saya buat? Saya realisasikan, saya menggabungkan, saya minta pertubuhan anak muda Cina ini, ya, graduan ini, bekerjasama dengan GPMS, contohnya. Gabungan Melayu sebenarnya, because saya juga penasihat GPMS Malaysia. Jadi bergabung. Yang dah sekali saya minta pimpin UiTM punya alumni, pimpin. Juga mengadakan program dengan anak muda Cina ini. Begitu juga saya ada kaitan yang rapat dengan NGO India. Walaupun saya Melayu, walaupun saya kata UiTM, tetapi saya tak lari pada hakikat realiti, the global scenario. Di peringkat negara, you jangan lari. Sebagai kita mengakui diri kita sebagai rakyat Malaysia, jati diri Malaysia, ya, yang cintakan negara, benda ni mesti kita tanamkan
Ya. Kerana saya rasakan tadi kalau ini kita tidak faham, terutama UiTM mewakili intelektual, pemikir daripada kaum Melayu Putra, tetapi apabila keluar besok masih ada perasaan-perasaan yang resist. Saya tidak mau. Jadi orang cok kita, budak ITM memanglah. No. Saya buktikan saya daripada kecil pun budak ITM sampai ketua pun bos ITM. I'm no racist. Ya, orang bukan Melayu tahu saya. Saya tahu ramai yang kata walaupun dia macam tu tapi dia rasional. Dia cakap fakta. Dia nak cakap, dia cakap. Ni dia orang cakap saya. Ini Ibrahim Shah, dia Pak Misan. Dia nak cakap, dia cakap. Tak kisah siapa nak marah, tapi benda tu fakta. Demi matlamat untuk perpaduan, orang tak marah. Kita bukan bercakap nak mencucuk, tapi kita bercakap untuk menyatu padukan rakyat. Ini yang saya rasa anak-anak kena faham. Dan cintakan Malaysia ini juga saya nak kait sebelum terlupa. Di mana saja kita pergi. Tidak kisah kita di sini ataupun di luar negara. Jangan sama sekali kita menghina negara sendiri. Ya, saya pengalaman saya sendirilah masa saya jadi student di ITM pun artikel pun banyak. Yang mana boleh tegur saya tegur. Masa pelantikan Menteri Pendidikan baru masa tu Datuk Hussein On, saya tegur dalam surat khabar ada paper cutting. Saya warning jalankan tugas-tugas untuk memastikan dasar pendidikan negara dijalankan bersungguh-sungguh tanpa penyelewengan. Hingga hari ini saya mempertahankan dasar pendidikan. Kalau baca artikel saya masih 10 tahun saya tak berganjak. Saya tak berganjak. Ya, masa saya di luar negara, semasa Malaysia dihentam. Contoh masa UiTM dihentam kerana saya buat tulisan balik, saya hentam Far Eastern. Satu saya masih ingat apabila Malaysia dihentam apabila kita mewujudkan Petronas, di mana company-company Petronas macam marah. Kita ambil sikit dia punya hak. So dihentam, dia kata Malaysia tak bertanggungjawab, bla bla bla. Saya buat artikel, walaupun I was a student, artikel in English, saya push, hantar kepada Far Eastern, an international magazine, yang dimasukkan. Saya jelaskan, this is our right. You jangan nak ini. Maksudnya, di luar negara pun jangan kamu benarkan kita dihina. Apatah lagi kita sendiri mula bercakap, negara Malaysia ni semua tak guna 1 sen. Ini semua pemimpin tak guna. Boleh. Dalam rumah tangga, kita dalam rumah tangga. Tapi di luar, tidak ada bangsa lain. Geng saya cukup banyak geng-geng saya overseas. Budak daripada India, daripada Afrika kan. Boleh cakap dengan saya. Dia tak pernah kutuk negeri dia. Padahal kita tahulah. Dia kata, my country is the best country in the world. That should be the spirit. Ini orang kita luar negara, hentam situ, hentam sini. Dalam nak gaduh dalam rumah tangga laki bini bolehlah. Ini kat luar orang baca. Pemimpin negara melawat luar negara, kita di sini hentam, mau buat. Orang luar negara pun baca, apa kau orang ni? Apa ke bodoh kau orang ni? Don't do that. Ya, DNA, UiTM, we are not that stupid. Ya, kita punya semangat kita kuat, jati diri kita kuat, patriotisme kita kuat. Negara macam mana pun kita mesti pertahankan. Yang mana tak betul kita tegur. Macam saya buatlah. Tak betul saya tegur. Dalam perjuangan saya tuan-tuan buka lah saya punya benda. Saya bergaduh tak kisah, tak mau cakap lah. Dengan siapa yang saya tak bergaduh. Dengan siapa yang saya tak bergaduh. Sampai beberapa kali warning kena buang kerja. Buat benda yang betul. Bila yang betul, bahkan benda betul. Prime Minister pun dengar cakap, kalau benda betul. Benda tak betul memang you ajar lah. So maksud saya nak itu DNA UiTM. Ya, sayangkan negara, cintakan negara. Itu yang penting. Dan hubungan dengan kaum lain saya kata mesti. Ya, saya masih ingat bahkan masa saya dalam NGO pun. Saya pernah pergi ke Sarawak Bintulu tahun lepas. Dipenuhi dengan semua anak-anak muda Cina dan juga orang-orang Iban. Masuk dalam rumah panjang. Saya makan dengan dia orang, tak ada hal. Saya dengan Cik Ali lah. One time budak-budak Cina dekat 2,000 lebih buat program di USM. 2,000 lebih budak-budak Cina semua. Saya pergi. Perhubungan tu mesti ada. Walaupun agak ada kala kita malu, kita susah. No. Mesti anak muda pada hari ini, you have to initiate something. Sebab saya katakan, cintakan negara kita berdasarkan juga negara kita adalah negara majmuk. Dengan harapan kita menunjukkan contoh-contoh yang baik. Dengan harapan sahabat-sahabat kita kaum lain juga memahami tentang sejarah perlembagaan dan social contract dan tidak menyoal lagi. Kerana selagi mereka soal, lari daripada landasan perlembagaan, negara ini adalah sukar. Ya, Tan Sri, pada saya lah ya, pelajar-pelajar baru, anda lah ejen kepada perubahan.
mundurnya Malaysia ya dalam masa 5 tahun atau 10 tahun lagi berada di tangan anda. Ya, Tan Sri ya. So dengan jawapan tersebut, maka berakhirlah Tan Sri ya sesi kita, sesi kenegaraan Malaysia Tanah Airku untuk kali ini. Harapan kami semoga semua pelajar baru mendapat manfaat di sepanjang sesi berlangsung. Sebelum saya menamatkan sesi, sedikit pengumuman ingin saya sampaikan. Mohon kerjasama semua untuk mengisi borang penilaian dibekalkan. Maklum balas semua, amat kami harapkan untuk mempertingkatkan lagi kualiti bagi program-program kami pada masa akan datang. Mewakili jawatankuasa, mewakili pihak jawatankuasa penganjur BHP, kami menyusun 10 jari seandainya terdapat sebarang kekurangan di sepanjang persidangan ini berlangsung. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, terakhir Tan Sri, daripada Tan Sri saya untuk anak-anak kita. Saya nasihat sebab anak muda, anak-anak semua merupakan the future leaders of the country, dan kerajaan pun telah membenarkan anak-anak muda berumur 18 tahun untuk terlibat dalam pembangunan negara melalui politik, membenarkan untuk mengundi. Saya minta anak-anak muda starting di semester lah, boleh tak rayuan saya bersedia untuk menjadi pengundi, mendaftar ke, saya rasa ini automatik, but pihak HEP kena panggil SPR untuk bantu. Pastikan kita terlibat mengundi di dalam pilihan raya, kerana itu adalah bukan politik, itu tugas. Tugas tanggungjawab. Tugas sebagai citizen. Bukan politik, non-political. Yang pertama, mesti ambil tugas itu, terlibat dalam mengundi pilihan raya akan datang. Dan UiTM, kita ada pelajar dekat 200,000, saya minta semua terlibat. Itu harapan saya. Itu merupakan langkah pertama untuk anak-anak melatih diri sebagai pemimpin, sebagai citizen negara Malaysia yang tercinta ini. Betul, saya setuju Tuan Sri. Tanggungjawab kita. Jangan kita, orang kata, salahkan orang lain kalau kita sendiri tak melaksanakan tugas. Yang pertama tadi Tan Sri cakaplah, daftar tu. Mendaftar sebagai pengundi, kami di BHP akan tolong bantulah ya dengan SPR untuk memastikan pelajar-pelajar kita mengundi. Kita akan jumpa lagi nanti, banyak lagi sesi dengan Tan Sri, tapi ada apa-apa lagi Tan Sri yang boleh Tan Sri cakap as orang kata word of wisdom lah for the students sebelum mereka melangkah masuk. Tapi tak nampaklah nak langkah tu sebab semuanya online kan Tan Sri. Semua kan? online. Macam mana Tan Sri? Kita sedap online tu. Kita suka kalau boleh fizikal dapat tengok muka anak-anak baru kita. Itu pengalaman saya dulu daripada dulu, tapi sekarang online sebab COVID-19 ni, itulah hakikat yang kita terima. Ya. Tetapi itulah saya kata yang saya selalu tekankan, tolonglah jati diri dan DNA UiTM itu mesti dikekalkan. Betul. Ya, jangan jadi kacang lupakan kulit. Betul. Roh UiTM tu kena ada. Roh UiTM mesti ada. Di mana anda berada, orang kata dia nampak tahu Tan Sri ya, kalau pelajar UiTM ni kan kita macam nampak ada bendera dekat dia orang. Itu pelajar UiTM. Memang pelajar UiTM ada bendera, ataupun pada saya mana-mana saya pergi saya kenal. Dia kata macam mana Tan Sri boleh kenal? Itu tak dekat dahi itu ada cop UiTM. Ya ke? Saya nampak, you tak nampak, saya nampaklah. Macam saya kan, macam saya kalau saya pergi mana-mana jabatan, jabatan company and so on kan, mereka akan datang jumpa kita kan. Dia yang panggil mama lah, dia panggil doktor lah, katakan saya pelajar UiTM dulu, kenal tak? Jadi anda akan berada di mana-mana. Yes. Dan kita akan buat lagi banyak program. So kita haraplah ya Tan Sri, kita akan jumpa lagi, kita akan ketemu lagi semua pelajar-pelajar baru dalam program-program lain anjuran bahagian hak ehwal pelajar. Maka dengan itu saya menangguhkan majlis kita dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Jumpa lagi.